Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam pembelajaran ibadah dalam tajuk 5 sebab hadas kecil. Jadi hadas kecil tidak akan terjadi dengan sendirinya. Dia mesti ada sebab. Dan murid-murid kena ingat, apabila kita dalam keadaan hadas kecil, kita nak solat, wuduk jawapannya. Yang lelaki nak baca khutbah, kena ambil wuduk. Yang mengaji nak pegang atau bawa Al-Quran, kena ambil wuduk. Sebab apa? Sebab hadas kecil ini senang cerita dalam keadaan yang kotor, yang tidak bersih, yang tidak suci. Jadi, apa yang kita perlu buat untuk keluar daripada hadas kecil? Kita kena berwuduk. Itu penyelesaian bagi hadas kecil. Kena ingat benda itu sahaja. Okey, jadi kita akan pergi kepada sebab yang pertama. Okey, yang pertama, bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dengan tidak berlapik. Ustaz, saya ada soalan. Kalau bersentuh kulit lelaki dengan lelaki macam mana? Kalau bersentuh kulit perempuan dengan perempuan macam mana? Kalau macam tu tiada masalah. Ianya tidak termasuk dalam hadas kecil sebab sama jantina. Faham ya? Okay, seterusnya, Ustaz. Bukan mahram tu apa? Bukan mahram. Bukan mahram ialah orang yang kita boleh bernikah dengannya. Maksudnya orang yang kita boleh berkahwin dengannya. Contoh, kita boleh kahwin dengan sepupu. Kita boleh berkahwin dengan kawan kita. Kita boleh berkahwin dengan jiran kita. Jadi orang yang kita boleh berkahwin atau boleh bernikah, kalau tersentuh sahaja kulit antara kita, maka kita termasuk dalam keadaan hadas kecil. Okey. Seterusnya, tidak berlapik. Tidak berlapik. Kalau berlapik dengan kain ke, dengan baju ke, dengan apa sahaja, itu bukan hadas kecil. Sebab kulit tidak kena dengan kulit yang lain. Jadi dia ada 3 keadaan bersentuh kulit. Yang pertama, mestilah antara lelaki dan perempuan. Mestilah orang yang kita boleh kahwin. Dan tidak berlapik. Jadi disebabkan itu, kita akan termasuk dalam keadaan hadas kecil yang memerlukan kita untuk berwuduk. Okey, seterusnya. Kedua, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur. Kubul itu apa? Kubul itu tempat keluarnya air kencing. Dubur itu apa pula? Dubur itu tempat keluar najis ataupun tahi. Jadi, apa contoh keluar daripada kubul atau dubur? Buang air kecil, kita kencing, buang air besar, kita berak. Keluar angin pun termasuk dalam keadaan yang menyebabkan kita hadas kecil. Buang angin macam mana? Kentut. Ustaz, perut panjang ke perut pendek? Perut pendek pun termasuk dalam keadaan yang menyebabkan hadas kecil. Kalau perut panjang sampai esok pun sama. Janji keluar angin daripada kubul dan dubur. So, kita akan termasuk dalam keadaan hadas kecil yang memerlukan kita untuk berwuduk sebelum menunaikan solat. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, tidur. Semua tidur ke? Jadi bila kita tidur, terus batal semayang ataupun terus batal wuduk, terus termasuk dalam hadas kecil? Tak. Hanya tidur yang tidak tetap punggungnya sahaja. Yang jenis tidur guling-guling. Siapa tidur guling-guling kat rumah? Yang jenis tidur jatuh katil. Jatuh katil mesti ada pergerakan, betul? Jadi yang jenis tidak tetap ataupun yang suka berubah-ubah keadaan badan semasa tidur itu yang menyebabkan kita termasuk dalam hadas kecil. Kalau yang jenis tidur steady je, tetap je punggungnya, yang jenis tidur macam mayat je, itu
tiada masalah, dia tidak termasuk dalam keadaan hadas kecil. Jadi sebab apa? Sebab kita khawatir apabila kita berubah keadaan punggungnya, takut-takut keluar sesuatu, keluar angin ke, keluar cecair ke daripada kubul atau dubur kita. Jadi sebab itulah tidur yang tidak tetap punggungnya termasuk dalam keadaan hadas kecil. Okey, yang seterusnya. Okey, yang keempat, hilang akal. Akal tu apa, Ustaz? Akal itu satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Beza dengan haiwan, beza dengan tumbuhan, manusia ini Allah bagi akal untuk berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Jadi, maksud hilang akal di sini ialah hilangnya kewarasan ataupun hilang keupayaan untuk berfikir. Jadi, contoh hilang akal, gila. Yang kedua, pitam, pengsan. Tengah-tengah jalan tiba-tiba pengsan sebab tak sihat. Jadi, kita termasuk dalam hadas kecil. Bangun sahaja kena ambil wuduk. Gila, kita sedar saja daripada gila, ambil wuduk untuk menunaikan solat. Dan yang terakhir, mabuk. Mabuk juga termasuk dalam contoh hilang akal. Walaupun kita mabuk sebab makan ubat. Kita ambil ubat saja tiba-tiba kita mabuk. Jadi kita termasuk dalam hadas kecil. Sehat saja daripada mabuk, kita kena ambil wuduk untuk menunaikan solat, atau kita nak bawa Al-Quran, atau kita nak pegang Al-Quran. Okey, makna kata mabuk sebab apa jua alasan sekalipun, tetap kena ambil wuduk semula apabila dah okey. Ini contoh gambar orang mabuk. Selalu orang mabuk sebab minum arak. Tapi berkaitan dengan hadas kecil, mabuk sebab apa sekalipun, kena ambil wuduk. Okey, orang gila, dah sihat je, kena ambil wuduk. Pening, pitam, pengsan. Jadi, sedar saja kena ambil wuduk. Seterusnya, yang terakhir, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan atau jari. Tapak tangan ni yang putih ni. Yang lagi putih daripada belakang tapak tangan ni. Tiba-tiba ada soalan, Ustaz, kalau belakang tapak tangan boleh ke? Jawapannya, kalau awak garu ataupun awak sentuh kemaluan awak dengan belakang tapak tangan atau selain daripada tapak tangan, tiada masalah. Sampai esok pun okey, wuduk awak tetap terjaga. Tapi kalau awak sentuh dengan tapak tangan, maka ia akan menyebabkan awak batal wuduk dan awak termasuk dalam keadaan hadas kecil. Okey ya. Jadi, penyelesaian bagi hadas kecil ialah perlu mengambil wuduk. Itu sahaja perkongsian dan sesi ulang kaji kita pada hari ini. Murid-murid boleh menyiapkan latihan yang diberikan dalam lembaran kerja yang diberikan oleh cikgu. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.